Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Encik Muhammad Zain bin Surip, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Badatul Razak, yang berusaha Puan Nur Munirah Tioh binti Abdullah, penolong kanan hal ehwal murid, yang dihormati Encik Nur Azlan bin Muhammad, penolong kanan ko-kurikulum, Puan Anisah binti Muhammad Alijan, penolong kanan petang, guru-guru kanan, guru-guru, ahli jawatankuasa PIBG SMK Badatul Razak, para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Majlis Orientasi Murid Tingkatan 1 tahun 2022. Hadirin sekalian, setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada murid-murid baru tingkatan 1 yang telah diterima masuk ke SMK Badatul Razak. Selamat datang ke SMK Badatul Razak dan sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 3 atau 5 tahun akan datang. Diharapkan anak-anak pelajar yang diterima masuk ke sini akan mencatat keputusan PT3 dan SPM yang baik nanti. Seperti yang kita sedia maklum, peperiksaan PT3 tidak dapat dijalankan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Semoga tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, peperiksaan PT3 dapat dijalankan semula seperti biasa. Sementara itu, peperiksaan SPM tetap berlangsung seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Dan ketika ini, peperiksaan SPM sedang berlangsung di sekolah kita sehingga 29 Mac 2022 nanti. Semoga semua urusan peperiksaan ini dipermudahkan. Kepada ibu bapa yang telah menguruskan pendaftaran anak sebelum ini, terima kasih diucapkan. Pendaftaran ini amat penting untuk menguruskan persediaan anak-anak kita bagi menghadapi kehidupan baru mereka di sekolah menengah. Hari ini anak-anak kita akan masuk ke kelas yang telah ditetapkan, membeli kelengkapan buku dan alat tulis di koperasi dan urusan-urusan lain yang berkaitan. Mulai 21 Mac iaitu hari ini, anak-anak kita juga akan memulakan sesi persekolahan dan pembelajaran secara PDPR. Mulai 4 April nanti, barulah mereka akan hadir ke sekolah secara bersemuka dan tanpa penggiliran. Mungkin beberapa sesi orientasi akan diadakan lagi secara bersemuka untuk memberikan pendedahan kepada semua murid aspek pendidikan di peringkat menengah. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada anak-anak pelajar supaya mengambil peluang terbaik ini untuk memastikan kita mampu menggenggam kecemerlangan di sekolah ini, bukan sahaja dari segi pencapaian akademik tetapi juga dari segi ko-kurikulum dan sahsiah diri kita. Hala tuju SMK Badatul Razak ialah BT Aryan Excellent yang membawa pengertian semua pelajar, guru dan warga sekolah ini agar sentiasa berusaha untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam pelbagai aspek untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Sehubungan dengan itu, BT Aryan Excellent mestilah dihayati oleh semua warga sekolah dengan menyiasatkan kemenjadian murid sebagai fokus utama. Pelajar-pelajar ini mempunyai kelebihan dan kekuatan yang berbeza dan kita semua perlu memberikan komitmen sepenuhnya dalam usaha mencungkil bakat-bakat dan keistimewaan yang ada pada setiap pelajar agar lebih terserlah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, untuk berjaya dan cemerlang, kita tidak boleh setakat bercakap dan bermimpi, namun perlu disertai dan diterjemahkan melalui gerak kerja dan tindakan-tindakan berkaitan. Untuk cemerlang juga, tidak boleh dibebankan kepada murid atau guru sahaja. Kita semua iaitu sekolah, guru,
murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memastikan anak-anak kita terus cemerlang. Anak-anak perlu menyiapkan diri untuk sentiasa bersedia belajar. Guru-guru di sekolah sentiasa bersedia untuk memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik, dan ibu bapa pula hendaklah memberikan sokongan dan dokongan secara optimum untuk memudahkan anak-anak kita belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak hadir ke sekolah bukan sahaja untuk belajar tetapi juga untuk aktiviti co-curriculum. Seterusnya, kami warga sekolah akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak kita dengan tahap yang paling sempurna. Banyak kemudahan yang disediakan di sekolah, selain daripada bilik darjah, makmal, bengkel, kantin, dewan, perpustakaan, surau dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan. Bagaimanapun, saya mengalu-alukan komitmen tuan-puan untuk membantu sekolah ini mencapai tahap prestasi yang lebih unggul melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Jadi, saya mengalu-alukan sumbangan tuan-puan baik dalam bentuk buah fikiran atau material untuk memajukan sekolah ini. Sekolah yang telah berusia lebih daripada 25 tahun lalu, banyak yang boleh kita lakukan dan sediakan khususnya dari segi kemudahan pembelajaran anak-anak. Akhir kata, untuk tuan dan puan-puan, saya mengharapkan agar perjalanan, pendaftaran, orientasi dan sesi pembelajaran seterusnya akan berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi saya bagi pihak sekolah mengharapkan kita dapat bersama-sama memastikan kemajuan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan dan kelapangan waktu bagi sama-sama menjayakan program orientasi tingkatan 1 sesi 2022 secara maya SMK Bandar Tun Razak Kuala Lumpur. Di kesempatan ini, seluruh warga sekolah ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar baru tingkatan 1 seramai 160 orang yang telah diterima masuk ke SMK Bandar Tun Razak Kuala Lumpur. Selamat datang dan sekaligus menjadi warga sekolah untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak pelajar yang telah diterima masuk akan meneruskan kecemerlangan di peringkat menengah rendah dan juga menengah tinggi. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang telah meluangkan masa untuk hadir bersama pada hari ini. Hari orientasi ini dijalankan untuk memberi gambaran ringkas tentang perjalanan pentadbiran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Hari ini, anak-anak pelajar akan duduk di dalam kelas mereka buat pertama kalinya, walaupun secara maya, bermula dari 21 hari bulan Mac hingga 1 hari bulan April, di mana pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR akan dijalankan dalam tempoh tersebut. Pada 4 hari bulan April pula, anak-anak pelajar akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka untuk tahun 2022 ini. Ibu bapa yang dihormati, untuk berjaya dan cemerlang, kita tidak boleh hanya bercakap dan mengharap. Tanggungjawab memastikan anak-anak berjaya tidak hanya tergalas di atas bahu guru-guru maupun pelajar-pelajar. Ibu bapa pula sentiasa melibatkan diri, memastikan kehadiran anak-anak ke sekolah, memantau pelajaran anak-anak di rumah dan memberi sokongan dan dorongan kepada mereka. Saya mengalu-alukan perlibatan ibu bapa untuk sama-sama membantu sekolah demi mencapai kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebarang sumbangan, sama ada melalui buah fikiran,
material maupun penyertaan dalam aktiviti amatlah dihargai. Untuk anak-anak pelajar, di sekolah, guru merupakan pengganti ibu bapa. Oleh itu, hormati guru. Segala nasihat dan tunjuk ajar guru perlu anak-anak pelajar dengar dan patuhi. Anak-anak pelajar perlu menyiapkan diri untuk belajar dan guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik. Sebagai langkah pencegahan COVID-19, semua pelajar wajib memakai pelitup muka, mengamalkan kebersihan diri dan menjaga penjarakan fizikal ketika berinteraksi dengan kawan. Akhir kata, selamat maju jaya kepada semua pelajar tingkatan 1 SMK Bandar Tun Razak sesi 2022. Semoga kita sama-sama dapat melakaz sejarah kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Siti Hamidah binti Aziz, penolong kanan takbir dan kurikulum. Yang berusaha Puan Munirah Tioh binti Abdullah, penolong kanan hal ehwal murid. Encik Nur Azlan bin Muhammad, penolong kanan kurikulum. Puan Anisah binti Mat Alijan, penolong kanan petang. Guru-guru kanan, guru-guru seterusnya, murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Okey, untuk slot ni adalah slot taklimat disiplin. Cikgu Azrul Hisham bin Ahmad Basah akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan disiplin. Sebelum tu, cikgu nak ucapkan selamat datang kepada murid-murid tingkatan 1 ke SMK Bandar Tun Razak dan selamat kembali ke sekolah. Mungkin selepas ni bila bersemuka kepada murid-murid tingkatan 2. Okey, untuk taklimat disiplin hari ini juga akan bagi sebuah ringkas untuk murid-murid mengingatkan kembali berkenaan dengan disiplin dan peraturan-peraturan sekolah. Okey, pertama sekali kita kena tahu apakah tujuan peraturan dan undang-undang sekolah diwujudkan. Ianya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan pencapaian akademik dan sasiah serta melicinkan pengurusan sekolah. Okey, apakah tindakan anda sebagai murid-murid di SMK Bandar Tun Razak? Okey, pertama sekali, kamu mestilah memiliki buku panduan disiplin sekolah dan memahami sepenuhnya. Okey, terusnya bersedia untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Okey, menghindari segala bentuk salah laku dan pelanggaran disiplin sekolah. Kamu juga hendaklah bekerjasama dalam melaporkan segala pelanggaran peraturan sekolah. Okey, sama ada kepada pengawas maupun kepada guru-guru. Okey, ada lagi. Seterusnya, kamu hendaklah menerima dan memahami segala hukuman yang diputuskan oleh Badan Disiplin Sekolah. Okey, mengambil teladan dan pengajaran terhadap hukuman sekiranya kamu melakukan salah laku dan berazam untuk tidak mengulanginya. Okey. Dan yang terakhir sekali, berhubung dengan para guru atau kaunselor jika mengalami sebarang masalah. Yang berusaha penolong kanan petang Puan Hajah Anisah binti Muhammad Alijan, para ibu bapa dan penjaga kepada murid-murid tingkatan 1 2022. Saya Cikgu Sahnun bin Saleh adalah merupakan guru penyelaras bagi bantuan persekolahan beasiswa Baitul Mal bagi sesi petang. Jadi dengan ini saya ingin memberikan sedikit taklimat untuk panduan kepada para ibu bapa dan juga penjaga. Jadi untuk makluman, anak-anak puan, anak-anak tuan-puan dan juga penjaga yang layak untuk menerima bantuan beasiswa Baitul Mal pada tahun ini diharapkan agar dapat berjumpa dengan saya untuk mengambil borang baharu. Jadi murid yang masuk ke tingkatan 1 dan layak perlulah mengisi borang baharu. Jadi nanti borang tersebut akan dibekalkan
oleh saya di sebelah sesi petang. Pada sesi persekolahan bersemuka mulai 4 April yang akan datang. Pada muka surat yang pertama, maklumat nombor 1 adalah maklumat pemohon ataupun ketua keluarga. Jadi dalam bahagian ini adalah diisi maklumat nama bapa, dan juga nombor kebenaran, alamat rumah, nombor telefon dan lain-lain lah. Bahagian yang kedua merupakan alamat pekerjaan. Jadi nyatakan pekerjaan ketua keluarga lah tadi. Bagi maklumat persekolahan pelajar, ini nama anak tuan-tuan dan puan-puan. Nama anak siapa dengan penuh lah, bin binti siapa, nombor kebenarannya dengan jelas, tulis dengan jelas sebab nanti saya akan membuat membuat senarai untuk diberikan kepada pihak bertuman. Nanti kadang-kadang saya tidak dapat mengagak, terpaksa merujuk sana sini. Nombor telefon, nama sekolah kita ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak ataupun singkatan dia SMK Bandar Tun Razak. Alamat Jalan Jaya, Ceras 56,000 Kuala Lumpur. Bahagian yang keempat, maklumat waris. Jadi kalau nama ketua keluarga tadi nama si ayah, nama si bapa, waris ni bolehlah letak nama ibu. Dan nombor 5 adalah pengakuan ketua keluarga. Ini adalah nama orang yang tercatat pada bahagian nombor 1 tadi. Nama dia, nombor kenalan, kemudian tarikh mengisi borang ni lah, dan tanda tangan. Dan yang bahagian yang keenam, bahagian terakhir ni diisi oleh guru besar pengetua. Ni tidak perlu diisi apa-apa, biarkan kosong saja. Antara lebih kurang secara ringkas tentang beasiswa Baitul Mal yang saya dapat sampaikan, dan taklimat ini saya akan buat sekali lagi pada sesi bersemuka bersama dengan murid-murid nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1 yang baru memasuki alam persekolahan sekolah menengah Untuk makluman para ibu bapa, saya Cikgu Syuhada, wakil guru daripada unit SPBT SMK Bandar Tun Razak. Okey, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita lihat pada paparan ini. Okey, senarai buku yang akan diterima oleh semua murid tingkatan 1. Okey, 17 buah. Baik, buku yang nombor 17 tu, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya sahaja yang tidak perlu dipulangkan semula semasa sesi pemulangan buku teks pada akhir persekolahan nanti. Baiklah, sekarang kita lihat antara tindakan yang perlu diberi perhatian oleh semua pelajar. Okey, yang pertama, menjaga dan menyayangi buku teks. Ini bermaksud buku teks seharusnya dijaga seperti hak milik sendiri. Buku teks yang disediakan ini juga akan digunakan semula oleh pelajar ataupun murid batch-batch yang akan datang. Okey, yang kedua, memastikan buku SPBT sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat. Okey, maksudnya di sini pihak sekolah memerlukan kerjasama daripada para ibu bapa untuk memastikan buku teks yang dipinjamkan kepada anak-anak tidak hilang Okey, tindakan yang seterusnya adalah dengan membalut buku teks dengan menggunakan plastik lut sinar. Okey, penggunaan stapler double-sided binding tape adalah dilarang sama sekali. Okey, membalut buku adalah suatu perkara yang penting untuk memelihara kecantikan kulit buku, sama ada nipis atau tebal. Okey, malah dapat mengurangkanlah risiko buku-buku tersebut daripada kotor dan terkoyak. Okey. Tindakan seterusnya, membawa buku ke sekolah mengikut jadual waktu.
waktu yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya menulis nama dan tahun dalam ruangan yang disediakan pada cap SPBT, okey, di setiap buku teks itu. Okey. Langkah ini dapat membantu unit SPBT sekolah untuk mengesan pemilik buku tersebut jika buku-buku tersebut tercicir. Okey, selain itu, langkah ini juga dapat menghalang buku-buku tersebut daripada dicuri. Okey. Okey, tindakan seterusnya, memulangkan buku-buku teks yang dipinjam itu pada tarikh yang ditetapkan. Okey. Tindakan yang terakhir lah. Okey, mengganti dengan segera buku-buku yang hilang atau rosak dengan harga buku teks. Okey, harga buku teks boleh rujuk saya lah. Okey, nanti pada akhir sesi persekolahan nanti. Okey, sebarang kehilangan atau kerosakan buku mestilah dilaporkan dengan segera ya kepada guru SPBT, okay, atau diganti supaya murid-murid lain juga dapat menggunakannya pada masa hadapan. Okey, slide seterusnya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh para pelajar. Okay, yang pertama, tidak menghilangkan buku teks, tidak mengoyakkan helaian buku teks, tidak memberi pinjam kepada pelajar lain, okay, tidak menulis atau menconteng. Tidak boleh menconteng buku-buku teks yang dipinjam itu. Okay, sepatutnya, memang murid-murid sepatutnya tidak menconteng lah buku teks yang dipinjamkan itu. Okey, buku teks yang dipinjamkan ni haruslah dijaga dengan baik. Okey, latihan yang disediakan dalam buku teks hendaklah disalin dan dijawab dalam buku tulis, bukan dijawab dalam buku teks ya. Okey, seterusnya pelajar tidak boleh meletakkan atau meninggalkan buku teks di merata-rata tempat. Okey, seterusnya, saya teruskan ya. Ada beberapa pesanan dan peringatan mesra daripada skim pinjaman buku teks SMK Bandar Tun Razak yang perlu diberi perhatian lah oleh para ibu bapa atau penjaga dalam melancarkan lagi proses pengagihan buku teks pada hari ini, insya-Allah ya. Baik, pengambilan buku teks murid pada hari ini akan bermula pada pukul 11 hingga 1:30 hari. Mohon kerjasama ibu bapa untuk hadir mengikut ketetapan masa inilah. Terima kasih atas kerjasama para ibu bapa. Seterusnya, hanya seorang sahaja wakil daripada ibu bapa atau penjaga untuk mengambil buku teks anak pada hari ini. Sekiranya ibu bapa atau penjaga tidak dapat hadir, boleh wakilkan anak untuk hadir ya. Mohon kerjasama daripada ibu atau bapa atau wakil yang akan datang hari ini untuk mengambil buku teks anak, supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan, seperti memakai pelitup muka, jaga penjarakan dan tidak membawa kanak-kanak semasa mengambil buku teks nanti. Terima kasih. Seterusnya, bagi murid tingkatan 1 yang sedang menunggu keputusan permohonan ke sekolah berasrama penuh, dibenarkan mengambil buku teks. Murid dibenarkan membawa buku teks ke sekolah baharu nanti. Baiklah, saya ulas secara ringkas sahaja berkenaan buku teks digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah buku teks digital ya, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak boleh merujuk guru kelas masing-masing, sama ada melalui WhatsApp dan sebagainya. Boleh bertanyakan kepada guru kelas ataupun guru mata pelajaran masing-masing lah. Berkenaan buku teks digital ini.
Dengan rasa sukacitanya, saya ingin memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan kemudahan buku teks digital dalam bentuk format ataupun fail PDF. Sebagai sumber rujukan kepada murid-murid, lebih-lebih lagi semasa sesi PDPR pembelajaran secara atas talian. Para ibu bapa ataupun murid sendiri boleh muat turun ataupun download menggunakan link yang telah disediakan ini. Boleh lihat sama-sama pada slide ini. Link yang pertama seperti yang telah dipaparkan inilah di slide ni. Yang warna kuning dan warna hijau ni. Baiklah, setakat ini sahaja dulu daripada saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Sebelum tu saya ingin memohon kerjasama dan jasa baik ibu bapa ataupun penjaga untuk mengingatkan anak-anak supaya menjaga buku teks dengan sebaik mungkin. Jika ada buku teks yang koyak, boleh berjumpa terus dengan saya. Cikgu Syuhada, ataupun melalui guru kelas pun boleh. Guru kelas anak masing-masing. Bagi tahu guru elok-elok, jangan marah-marah. Tanya jika ada buku yang masih elok, bolehlah tukar buku tersebut. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk memohon maaf atas sebarang keterlanjuran kata yang telah menyinggung perasaan, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Sesungguhnya yang baik hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu daripada diri saya sendirilah, selaku manusia biasa. Kepada semua murid tingkatan 1, selamat memulakan sesi pembelajaran di sekolah menengah. Semoga terus cemerlang dan menempa pelbagai kejayaan serta pengalaman berguna sepanjang anda berada di SMK Bandar Tun Razak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taklimat kokurikulum bagi sesi 2022-2023. Persoalan pertama, adakah murid-murid wajib menyertai kokurikulum? Aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan perkara yang wajib disertai oleh semua murid sekolah. Murid yang tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum disebabkan oleh masalah kesihatan hendaklah membawa surat akuan doktor dan menyerahkannya kepada guru tingkatan. Yang kedua, pendaftaran kokurikulum bagi sesi 2022-2023 adalah secara online. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kokurikulum ialah pada setiap hari Rabu secara online, iaitu bagi sesi petang bermula pada pukul 9.30 hingga 10.30 pagi bagi kelab permainan. Pada pukul 10.45 hingga 11.45 pagi iaitu kelab persatuan ataupun unit beruniform. Yang keempat, pakaian pada setiap hari Rabu. Murid dikehendaki untuk memakai pakaian unit beruniform yang murid telah pilih semasa pendaftaran secara online. Senarai persatuan, permainan dan unit uniform bagi sesi 2022-2023 sesi petang. Persatuan, terdapat 7 persatuan. Yang pertama, bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Inggeris. Yang ketiga, agama, falak. Yang keempat, reka bentuk teknologi, RBT. Yang kelima, seni kreatif, reka cipta. Yang keenam, STEM, robotik. Dan yang ketujuh, sejarah. Bagi kelab, terdapat 3 kelab. Yang pertama, Kelab Doktor Muda. Yang kedua, Kelab Bimbingan dan Kerjaya. Yang ketiga, Kelab Pencegahan Jenayah.
Bagi badan beruniform, bagi sesi petang ada 4 badan beruniform, iaitu yang pertama Kadet Bomber, yang kedua KRS Kadet Remaja Sekolah, yang ketiga PBSM Persatuan Bulan Sabit Merah, dan yang keempat Kadet Polis. Bagi kelab permainan, sesi petang terdapat 9 kelab permainan, iaitu yang pertama badminton, yang kedua bola baling, yang ketiga bola jaring, yang keempat softball, yang kelima bola sepak, yang keenam bola tampar, yang ketujuh olahraga, yang ke-8 pingpong, dan yang terakhir permainan dalaman. Terdapat 4 rumah sukan, iaitu yang pertama rumah Neptun, iaitu biru, yang kedua rumah Marik, merah, yang ketiga rumah Bumi, hijau, dan yang keempat rumah Zuhal, iaitu kuning. Bagi rumah sukan, SU Sukan akan bahagikan murid tingkatan 1 secara sama rata. Semua murid diberi pilihan untuk pilih mana-mana kelab persatuan dan unit beruniform yang diminati. Namun, ia adalah terhad agar setiap ahli unit dapat diselaraskan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada para ibu bapa dan juga anak-anak tingkatan 1 sesi 2022-2023 ke Majlis Orientasi tingkatan 1 SMK Bandar Tun Razak pada kali ini. Saya Puan Sharifah Syahidah binti Tuan Osman. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling SMK Bandar Tun Razak. Baik, kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan di unit bimbingan dan kaunseling SMK Bandar Tun Razak. Terdapat 4 bidang utama yang kami fokus. Yang pertama adalah pembangunan dan juga perkembangan sasiah diri murid, di mana kami lebih fokus kepada pengurusan diri murid, tingkah laku murid, sifat hormat menghormati murid, sifat kepimpinan dan juga kemahiran sosial di kalangan murid-murid. Bidang yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan kerjaya murid, di mana kami fokus kepada hala tuju kerjaya, pemilihan bidang kerjaya, penyebaran maklumat kerjaya, di mana unit bimbingan kaunseling akan selalunya mengadakan pameran-pameran ataupun kita akan membawa anak-anak ke pameran yang diadakan di sekolah-sekolah lain. Dan yang seterusnya adalah fokus kami kepada pengetahuan berkaitan dengan kerjaya dan juga pentaksiran psikometrik, di mana terdapat 3 perkara, iaitu inventory personality, inventory nilai kerjaya dan juga ujian minat kerjaya. Baik, berkaitan dengan psikometrik saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Bidang yang ketiga adalah berkaitan dengan peningkatan disiplin murid, di mana saya lebih fokus kepada kekemasan diri murid, isu ponting, isu datang lewat, isu buli dan juga tidak pentingkan masa, isu rokok dan juga menghisap vape dan juga vandalism, di mana isu-isu ini kerap berlaku kepada anak-anak SMK Bandar Tun Razak sejak kebelakangan ini. Bagi fokus bidang ini, kami akan bekerjasama dengan unit disiplin untuk membantu anak-anak untuk memastikan isu-isu ini berkurangan setahun demi setahun. Baik, bidang yang keempat adalah berkaitan dengan psikososial dan juga kesejahteraan mental murid. Saya lebih fokus kepada masalah keluarga, isu kemahiran belajar, isu perkauman, komunikasi, jati diri dan juga pengurusan emosi. Baiklah, tugas utama saya sebagai guru bimbingan dan kaunseling adalah menjalankan kaunseling secara individu, secara berkelompok, kaunseling kerjaya dan juga menjalankan konsultasi ataupun rujukan kepada ibu bapa dan juga guru-guru. Baik, ini adalah fokus kepada murid tingkatan 1 sahaja, di mana setiap tahun murid-murid tingkatan 1 perlu menjalankan inventory tertentu, iaitu yang pertama adalah saringan minda sihat, di mana ini merupakan tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga, saringan minda sihat ini dijalankan khas
kepada anak-anak murid tingkatan 1. Sebelum ini ia hanya dijalankan kepada anak-anak murid tingkatan 4 dan 5 sahaja. Baiklah, untuk saringan minda sihat ini sebenarnya kita jalankan ini untuk mengukur tahap tekanan iaitu stres, tahap kebimbangan anxiety, tahap kemurungan depression yang mungkin akan berlaku di kalangan anak-anak. Apabila kita menjalankan saringan ini, sikit sebanyak kita boleh mengetahui status kesihatan mental anak-anak, di mana saya sendiri ia akan menjadi guideline kepada saya untuk membantu anak-anak untuk hidup dengan lebih baiklah. Okey, saringan nasihat ini dijalankan di sekolah adalah saringan di peringkat awal. Sekiranya anak-anak ini perlu bantuan ataupun saringan yang selanjutnya, kami akan rujuk kepada pegawai perubatan. Okey. Baik, yang kedua adalah pentaksiran psikometrik. Pentaksiran psikometrik ini merupakan satu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi anak-anak. Di mana yang pertama, inventory minat kerjaya iaitu IMK, kita dapat mengenal pasti 6 trait personality anak-anak yang berkaitan dengan kerjaya. Sama ada kerjaya lebih kepada suka menganalisis, kerjaya artistik, kerjaya di bidang sosial dan sebagainya. Jadi IMK ini sangat berguna untuk anak-anak, boleh dijadikan panduan kepada anak-anak, juga kepada saya dan juga ibu bapa untuk mengetahui, rupanya anak simpulan ini lebih berbakat, lebih bagus dalam bidang tertentu. Jadi di sini kita boleh mengetahui dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah inventory trait personality iaitu ITT. Kita dapat mengenal pasti 16 trait personality dalam inventory ini, di mana secara tak langsung anak-anak dapat mengenal diri dengan lebih baik. Baik, untuk psikometrik ini setiap tahun unit bimbingan dan kaunseling kami akan mencetak satu salinan pentaksiran psikometrik dan dimasukkan ke dalam fail murid-murid untuk rujukan murid-murid dan juga para ibu bapa. Okey, fail ini akan disertakan sekali dengan pentaksiran PBD, pentaksiran bilik darjah subjek-subjek yang lain. Baik, itu sahaja sedikit sebanyak berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang disediakan di sekolah ini. Saya mengalu-alukan kehadiran anak-anak tingkatan 1 ke SMK Bandar Tun Razak. Saya mendoakan anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya. Saya mengharapkan anak-anak bersemangat datang ke sekolah. Okey, walaupun dalam 2 minggu ini adalah tempoh untuk PDPR, tapi saya mengharapkan anak-anak dapat masuk ke kelas secara online dengan kehadiran yang bagus. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga kita bertemu lagi. Selamat berjumpa di sekolah pada 4 hari bulan April nanti.